Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk hadir dalam majlis ini. Dan yang paling penting ialah bahawa kita mengharapkan Allah berikan kita ilmu bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dan istiqamah dengan amalan ilmu tersebut, dan kita mengharapkan agar Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak dan mempermudahkan kita menuju jalan ke syurga. Seperti mana yang Rasulullah sebutkan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan kita di antara orang-orang yang Allah akan permudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan di dalam surah Al-Mutaffifin, yakni surah yang membicarakan peringkat awal kita melihat berkaitan dengan ahli-ahli perniagaan. Ya, ahli-ahli perniagaan yang mana ianya merupakan satu tuntutan fardu kifayah yang dilakukan oleh masyarakat, dan jika ia menunaikan seperti mana yang dituntut dibenarkan oleh syarak, maka ia mendapati kedudukan yang tinggi di sisi Ar-Rahman. Oleh kerana itu, kita berusaha untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar dengan cara menuntut ilmu sampai mana yang kita mampu, dan kita melakukan amalan-amalan soleh yang berbentuk fardu kifayah ini untuk menambahkan siri amalan-amalan terbaik kita di sisi Allah. Yang paling penting, fardu ain mesti diselesaikan. Fardu ain mesti diselesaikan. Kemudian bidang apa yang kita terjun selagi tidak melanggar syarak, tiada masalah. Bahkan ianya akan memberikan amalan-amalan kita nanti di akhirat ataupun menambahkan siri amalan-amalan kita dengan ganjaran-ganjaran yang terbaik. Oleh kerana itu, beramallah kita dan Allah akan menyaksikan amalan kita, dan kita mengharapkan amalan kita itu berada di atas jalan yang baik. Ya. Baik, setelah kita membicarakan di dalam surah Al-Mutaffifin sehingga ayat yang ke-17, maka pada hari ini kita akan sambung sedikit lagi ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang dikatakan al-abrar. Pertama kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan di dalam Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar, yakni syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberikan minum dari khamar murni yang di tempatnya laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Baik. Subhanallah. Pertama, ayat ini kita menyaksikan ianya berkaitan dengan golongan abrar, yang mana sebelum ini kita membicarakan golongan fujar. Okey. Jadi orang-orang abrar ini kita akan saksikan seperti mana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Catatan dan balasan amal bagi orang-orang yang berbakti. Kalimah ini diistilahkan dalam bahasa Melayu orang yang melakukan kebaikan, berbakti, membuat perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada manusia. Allah berfirman, inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan-catatan orang yang berbakti, dan mereka berbeza dengan orang-orang yang derhaka. Benar lafi illiyin, benar-benar di dalam illiyin, yakni tempat kembali mereka adalah illiyin, dan tempat ini berbeza dengan sijin. Okey. Jadi ayat yang diterangkan ini ada kaitan dengan ayat yang awal dahulu. Permulaan yang kita bacakan di dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang awal, maka ayat ini berkaitan dengan innal abrara lafi illiyin. Ya, sesungguhnya orang yang berbakti. Okey. Dalam bab ini al-abrar ini dia tidak akan disempurnakan. Bila kita menyaksikan, bila disebutkan qad aflahal mu'minun, telah berjayalah atau beruntunglah, berjayalah orang-orang mukmin, ya, dalam surah Al-Mu'minun, lepas tu diterangkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, bukan itu yang menjadi asas bagi seseorang itu berjaya. Itu nombor dua. Yang pertama berjaya itu kalimah al-mu'minun. Orang itu mestilah beriman. Kalau dia tak beriman, khusyuk macam mana takkan jadi. Kalau beriman dalam ayat tu, kita melihat beberapa susunan yang diberikan itu, dia tidak akan menjadi. Kerana syarat untuk mendapat syurga Allah atau mendapat kejayaan adalah iman yang betul. Oleh kerana itu masalah iman ini yang kita tekankan sampai kita mati. Kerana nak memastikan perjalanan kita berakidah dengan akidah yang betul. Bertauhid dengan tauhid yang betul. Berakidah seperti mana Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah yang mendapat sumber wahyu itu yang menyampaikan kepada para sahabat. Kita nak ikut. Maka sifat abrar ini mestilah di antara sifatnya ialah syaratnya beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Kalau kita tidak memenuhi ciri-ciri yang dibawakan akidah kita ataupun tauhid kita yang mengikut ciri yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, maka abrar itu kita tak akan miliki. Ya. Kalimah abrar itu tidak akan dimiliki melainkan orang yang menganut akidah dia, mengikut akidah yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, mengikut cara Rasulullah. Ini amat penting. Kerana ramai yang dah mendakwakan diri mereka akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, aswajanya dengan apa lagi? Kalau waktu kami di Pakistan dulu, ya, ahli sunnah wal jamaah dipegang oleh golongan Beralwi. Nama tu, ya, ahli sunnah wal jamaah, orang lain dah tak boleh nak ambil dah. Ya, kerana apa? Beralwi yang pegang. Siapa dia Beralwi tu? Kalau kita pergi di Pakistan tu, kita akan melihat orang yang disebabkan kubah tu, kubah Masjidin Nabawi tu hijau, mereka lazimkan mereka memakai serban hijau. Oleh kerana itu pemakai pakaian serban hijau di sana adalah menyontohi golongan-golongan Beralwi. Beralwi mendakwa diri mereka adalah akidah ahli sunnah wal jamaah.
Tetapi bila kita menyaksikan fahaman-fahaman mereka, na'udzubillah min dzalik, penyembah-penyembah kubur. Penyembah-penyembah kubur. Di sana ada satu kubur nama dia Abdullah Ghazi. Kubur tu berada di tepi pantai. Dikatakan orang beralui mengatakan kubur itulah yang menyebabkan tidak berlaku tsunami di sana. Amboi. Ya. Auzubillah. Saya pergi. Pertama mula-mula sampai mereka tunjuk, kita naik ke atas tu. Ya, kita naik, waktu tu tidak ada pagar apa, saya menyaksikan orang-orang ya bersujud satu, lepas tu seorang perempuan dia tawaf, orang tawaf, dan seorang perempuan tu dia pergi ambil bunga-bunga tu, bunga ni besi punya bunga, kayu apa, bunga-bunga tu dia pergi makan, ya, bunga ros. Ada yang menggosok-gosok perut dia di pagar kubur tu sebagai tabarruk, kononnya mendapat keberkatan. Tu dia, kubur itu diagung oleh golongan-golongan beralui. Oleh kerana tu kalau kita menyaksikan cerita Hindustan, dah suruh-suruh pula ustaz ni, cerita Hindustan, di antara cerita-ceritanya menggambarkan kubur tu macam meriah, apa, pemujaan, berdoa, ya, na'udzubillah, sebenarnya syirik. Itulah beralui. Ya, dia terkenal di sana. Kononnya ahli sunnah. Waktu tu universiti kita, Jamiah Bakar tu dekat dengan rumah-rumah orang beralui. Kita menyaksikan ada satu malam tu mereka berzikir sambil menari-nari. Orang lain tak boleh nak ambil kalimah ahli sunnah wal jamaah, melainkan mereka. Tetapi mereka menyembah kubur. Dalam kalimah yang ditulis, Ya Allah, Ya Rasulullah, kalau kita tulis, kita tak ada perasaan apa-apa. Tapi bagi mereka ada perasaan. Ya Allah, ya Allah hidup. Ya Rasulullah, Rasulullah hidup. Dia menyamakan Ya Allah, Ya Rasulullah. Itu pasal dalam unsur-unsur beralui, kebanyakan masalah itu masalah syirik. Capal tu datang daripada mereka. Ya, sehingga menjadi logo kepada mereka. Datang orang kita ambil sebagai ikutan. Na'udzubillah. Okey. Jadi, perkara ini adalah berbahaya. Akidah ahli sunnah adalah akidah yang dibawa mengikut cara Rasulullah. Ingat tu tuan-tuan dan perempuan, bahawa akidah ahli sunnah ialah mengikut cara Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat ataupun mengikut cara para sahabat. Kita tak boleh ambil selain daripada itu. Ya, bawalah siapa di kalangan imam-imam mazhab, mereka akan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam yang besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mengikut rentak-rentak yang Rasulullah ajarkan, seperti mana firman Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu Muhammad beriman seperti mana kamu beriman dan para sahabat beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Okey. Jadi al-abrar ini di antara syaratnya adalah mesti beriman cara beriman Rasulullah dan beriman secara beriman para sahabat. Kalau ada pilihan lain maka bermasalah. Mereka di antara 73 firaq, 72 yang sesat itu. Tidak syak. Kenapa? Dah Allah katakan mesti beriman seperti mana iman para sahabat, iman Rasulullah dan para sahabat. Berarti kena beriman. Kalau kita ambil cara beriman selain daripada Rasulullah dan para sahabat, berarti akidah kita bermasalah. Na'udzubillah. Kena terima hakikat. Kerana wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Dan para sahabat mengambil sehingga Allah telah mengiktirafkan mereka dan telah redha ke atas mereka. Subhanallah, ya. Baik. Jadi bila ada akidah yang betul ini, maka kalimah yang disebut kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbakti itu tersimpan di dalam illiyin. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, yang bertulis, yakni kita dah terangkan
Marqum apa dia? Sesuatu yang diukir. Ya, maksudnya kalau kita di muka bumi ini di sisi Ar-Rahman, kita dah kata kita tak mampu untuk membicarakan kerana ia termasuk persoalan ghaib. Kita hanya beriman dan kita faham marqum itu adalah satu tulisan yang ditulis dengan dengan ukiran. Yakni kalau diukir di atas batu, maka dia tak akan boleh dipadam dan tak akan boleh dihilang, melainkan dihancurkan batu baru dia hilang. Di sisi Allah tidak ada siapa yang mampu melakukannya untuk menghilangkannya. Okey, tu pasal Ashabul Kahfi, apabila 300 tahun nama dia masih lagi berada di lauhah ataupun di batu yang tertulis nama-nama mereka, disebabkan ianya diukir. Oleh kerana tu ukiran-ukiran ini ya kedudukannya kuat sebenarnya. Okey, jadi dalam ayat ini kita masukkan kisah pada pelajaran yang lepas, kita telah menerangkan tentang kitab Sijin. Maka pada malam ini kita sambung balik pelajaran kita berkaitan dengan orang yang telah mati, baru je mati. Okey, yang kita telah membicarakan pada pelajaran yang lepas yang diriwayatkan oleh Bara Ibnu Azib berkaitan dengan hadis Rasulullah duduk di kuburan para sahabat yang baru meninggal, lalu para sahabat duduk di sekelilingnya menunggu apa yang Rasulullah nak lakukan. Sambil dia mencongkil-congkil tanah, lalu dia mendongak kepalanya kepada arah sahabat lalu mengatakan, "Fasta'izu billahi min azabil qabri, fasta'izu billah min azabil qabri." Minta perlindungan Allah dari azab kubur. Minta perlindungan Allah dari azab kubur 2 ataupun 3 kali. Maka apabila diterangkan begitu, lalu dimulakan dengan kisah yang pertama sekali, apabila seseorang itu akan mati. Kita telah bicarakan pada pelajaran yang lepas, ingat Rasulullah berbicara itu pada para sahabat nak mengisyaratkan kita semua akan mati. Kita akan mati. Baik ke, buruk ke, jahat ke, tersangat baik, semua akan mati. Fir'aun telah pun mati, Nabi Musa pun wafat, ya, Abu Jahal mati, Rasulullah wafat. Dengan arti kata lain, baik ataupun buruk, semuanya akan mati, dan umur yang telah ditetapkan hanya Allah yang mengetahui. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, kebanyakan umur umat aku akan berada dalam 60-70 tahun. Ya, berarti 60-70 tahun adalah umur expired umat Muhammad. Lebih rezeki jika ianya adalah orang yang soleh. Tetapi kalau lebih, merupakan fitnah bagi orang-orang yang tidak soleh. Jadi itu semua berlaku hanya Allah yang mengetahui. Nak umur lebih? Nak? Apa kata ada? Ha? Tak nak. Baik-baik, kesian dia. Tak boleh nak kata apa. Kalau lebih ditakuti kerana umur-umur kita bergantung juga dalam keadaan kita. Kalau sampai nyanyuk, na'udzubillah min zalik. Fitnah kepada anak-anak yang bukan anak soleh. Ingat tu. Ya, jadi fitnah. Pada hari ini kita kuat, anak-anak tak berani. Tetapi waktu kita dah menjadi nyanyuk, anak-anak memandang remeh kepada kita. Na'udzubillah. Ya, jadi berhati-hati. Baik. Apabila seseorang itu nak mati, ya, maka kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas, orang yang berdosa, yakni terutamanya orang yang kafir dalam keadaan yang menggerunkan. Maka di sini hari ini kita membicarakan bagaimanakah kedudukan orang-orang yang beriman akan mati. Yang dikategorikan di kalangan ini ialah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Minan nabiyyin tidak menjadi masalah dalam bab ini. Mereka memang di kalangan orang-orang yang tertinggi di sisi Ar-Rahman. Ya, namun begitu kita menyaksikan di bawah sekali orang yang salihin dan orang-orang yang seperti orang-orang yang ada dosanya, ada, begitulah keadaannya. Namun di sini kita bicara orang yang soleh. Baik, apabila orang soleh itu nak mati, ya, di alam nazak, kita dah bicarakan alam nazak bagaimana sebenarnya alam itu menggerunkan. Bagi saya menggerunkan bila dinampakkan. Alam nazak yang mempunyai 2 tahap. Yang pertama, sebelum tahapnya sampai di kerongkong, ya, peluang taubat masih ada. Peluang taubat masih ada. Tetapi bila sampai di kerongkong,
Dia telah menyaksikan malaikat-malaikat. Dia telah menyaksikan amalan soleh yang terbaik untuk diamalkan. Ya, kalau tidak masakan Fir'aun boleh teringat untuk beriman kepada Allah. Yakni dinampakkan amalan yang terbaik adalah beriman kepada Allah. Itu pasal saya nasihat, berimanlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya seperti mana Rasulullah ajar. Dia akan diperlihatkan. Kita akan menyesal nanti kalau salah cara beriman kepada Allah. Okey, habis. Dinampakkan amalan soleh, waktu itu terpulang kepada kita. Maksudnya mengikut amalan kita, kita akan redha, gembira ataupun berduka. Kalau dalam orang yang berdosa, dia akan berduka. Yang kita ceritakan. Tetapi orang yang beriman, yang Rasulullah kata, barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengan dia, itulah waktu dia. Jadi tiba-tiba kita nampak amalan yang terbaik, apa yang terbaik, amalan yang pernah kita lakukan terbaik, maka di situlah kita akan suka untuk bertemu dengan Allah dan Allah suka untuk bertemu dengan kita. Maka waktu itu datanglah malaikat kiri dan kanannya, duduk sejauh mata memandang. Orang yang kiri dan kanan tak nampak. Oleh kerana itu kita dah terangkan, bila datang hadis-hadis yang begini, beriman, jangan bicara apa-apa. Beriman, kerana ianya persoalan ghaib yang tidak perlu untuk dibahaskan, melainkan beriman. Kerana alam ghaib memerlukan fakta, yakni dalil-dalil yang sahih, dan perlukan keimanan, bukan untuk macam mana. Tak, jangan dibicara. Kenapa? Dia dah berada di kiri kanan orang yang nazak ini, kita yang kiri kanan tak nampak. Cuma kita ditugaskan ialah untuk laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang nak mati itu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu dia. Ya, kerana apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimah dalam ucapannya la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang ada ruang untuk masuk syurga, yang ini berpeluang untuk masuk syurga. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah itu nampaknya senang, ya, nampaknya senang. Tetapi ingat yang saya dah katakan, waktu saya sakit dulu, habis amalan-amalan istiqamah pun kita terlepas. Itu sakit bukanlah sakit sangat, ya, bukanlah sakit sangat. Sedangkan maut ataupun nak mati itu adalah sakit yang terlalu dahsyat. Seperti mana yang Rasulullah kata, innal mauta la sakarat. Ya, sesungguhnya kematian itu sakitnya terlalu sangat. Bila sakit terlalu sangat, kita akan lupa apa yang istiqamah. Itu pasal kalimah la ilaha illallah pun mungkin terlupa. Ya, minta Allah sabatkan kita, minta Allah berikan kekuatan kita di akhir hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah ini bukan disebabkan selalu ucapan, kita berucap lepas tu kita buat amalan syirik, bukan. Kita ucaplah banyak mana tetapi diikuti dengan amalan syirik, dia tidak akan mampu menyebutnya. Kalimah ini adalah kalimah yang disebutkan dari hati yang bersih dan amalan yang bersih, maka dia akan boleh mampu sebut. Ya, bila hati yang bersih, amalan yang bersih ini, dia akan membantu dalam siri sebutan kalimah la ilaha illallah. Maka malaikat yang datang kiri dan kanan bagi orang yang nak mati ini, orang yang soleh ini, dalam keadaan berpakaian putih, mukanya ceria dengan membawa kain kafan yang putih. Saya beriman, tak ada bicara apa-apa. Kemudian apabila roh orang yang dah nak mati itu menyaksikan, itu pasal bila dia menyaksikan, dia jadi asyik dalam bab itu. Ya, kalimah asyik yang digunakan, dia jadi leka, dia tak perasan kiri dan kanan. Ya, dia hanya kita hanya membantu dia dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan cakap apa? Mat, baca apa? Kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah sampai tak nampak mulut dia agak bergerak. Okey, dah stop. Ya, stop. Jangan nak bersembang lah, kenapa kamu, walahai aku pun seram tengok kamu macam ni. Jangan. Itu bukan cara kita. Bila dah sebut la ilaha illallah, cukup. Okey? Kerana
siapa yang kalimah akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Satu lagi, bila kita nak tidur ada bacaan yang terakhir yang Rasulullah kata kalau kita baca tu kalau mati di dalam husnul khatimah. Itu kena baca. Ya, seperti mana ayat kursi dibaca selepas solat. Tidak yang memisahkan mereka dari masuk syurga itu melainkan mati. Yakni kalau kita mati, insya-Allah kalau kita baca tu selepas solat berpeluang di antara jalan untuk masuk syurga. Dimudahkan masuk syurga. Baik. Jadi apabila malaikat yang duduk di kiri kanan kita tak nampak, tetapi orang yang nak mati ni nampak. Ya, mereka jadi asyik, tiba-tiba datanglah malaikat maut. Okey, malaikat maut datang dengan menyebutkan ya ayyuhan nafsut tayyibah. Wahai roh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu ya dalam keadaan Allah redha kepada kamu. Ini adalah satu kalimah yang menarik bagi orang-orang yang nak mati ya. Bila dia nak mati, dia dengar Allah redha, tuan-tuan dan perempuan, roh tidak akan berdiam. Kita macam ni ya, kita tak perasan, kita tak tahu roh kita ni macam mana sebenarnya. Tetapi bila kita dah nak mati, bila mendengar kalimah roh itu, apa dia? Dan keluarlah kamu dalam keadaan Allah redha. Itu yang saya katakan dalam pelajaran yang lepas, orang yang nak mati dalam keadaan yang teruk itu dia tak nak keluar. Malaikat datang lalu memukul depan dan belakangnya, paksa keluar. Kenapa? Timing di sisi Allah syak, tak boleh lambat, tak boleh cepat, mesti keluar. Okay? Tetapi bagi roh orang yang beriman, dia tak tunggu dah. Bila dia dengar sahaja, dia bersedia untuk dikeluarkan ataupun dia keluar sendiri. Subhanallah. Ya. Dan akhirnya bila masanya tiba, malaikat menyambut cabut nyawa dia dari atas, dari umbun-umbun. Ya, ini dia umbun. Dia bukan cabut ikut hidung ke telinga ke, tak. Dari umbun-umbun ataupun apa orang panggil umbun-umbun ni kan. Nasiyah ni. Dia ada anak rambut saya dah ke belakang, botak kan. Jadi dia kat situ. Okey, dia cabut. Maka bila cabut nyawa dia, ya, itu yang Rasulullah melihat Abu Salamah pada ketika itu dalam keadaan mata dia menegak ke atas. Kadang-kadang orang akan menyaksikan mata itu menegak. Kerana apa? Dia menyaksikan roh dia terakhir keluar. Bila roh terakhir keluar, mata dia dah tak boleh bergerak. Dia bukan tunduk balik, tak. Secara automatik dia terputus, maka kekal mata dia ke atas. Ya, oleh kerana itu Rasulullah SAW bila melihat Abu Salamah begitu, lalu dia gosokkan mata, tutupkan mata dia, buka balik. Itu cerita kartun, ya, cerita kartun orang Melayu, ya, untuk takut-takutkan. Na'udzubillah. Okey, baik. Jadi bila dah nyawa tu keluar, maka malaikat yang membawa kain kafan itu pun mengambil dan lalu diletakkan dalam kain kafan dan dibungkus, dan bau harum telah merebak di keliling itu, kecuali manusia dan jin sahaja yang tidak berbau. Kalau berbau pada waktu tu tegak bulu rumah kan. Okey, dia tak berbau, tetapi malaikat terus bawa ke atas langit. Ya, dengan kelajuan cahaya. Ini yang satu benda yang kita takkan faham melainkan beriman. Bila kita tengok susunan hadis, alah macam lambat je naik ke atas. Tak. Kerana kita dah tahu kelajuan cahaya begitu laju sampai ke langit yang pertama, diketuk, diminta izin untuk masuk. Lalu ditanya dalam perjalanan bawa roh itu, ya, bau harum itu merebak di angkasa raya sehingga di kalangan malaikat-malaikat yang berterbangan mengatakan bau apa yang harum ini. Lalu dikatakan Fulan bin Fulan, nama yang terbaik pernah disebut di muka bumi. Jadi nama, kalau nama apa? Fajrul, okey. Abu Qatadah, okey. Jadi dua nama dipanggil, disebut. Jadi biasakan kita dipanggil dengan nama-nama yang baik. Itu yang paling penting. Pasal masyarakat kita suka bergelar-gelar. Itu puncanya yang kita nampak tak berapa baik. Macam kampung saya tu, yelah dia nak membezakan Mio tu dekat 10 orang, tapi bagilah gelaran yang baik. Ini Mio patah, Mio sebiji, lepas tu Mio la ilallah, berapa Mio dia bagi macam tu kan. Okey, Mat Din apa Aisyah tu dia tukar Echah, kan.
Ecah KB, ecah luncai apa kena semua la ilaha illallah apa. Panggil baik-baik kan. Aisyah, Aisyah. Orang kampung ni berbahaya kalau kita tak ajar dia. Saya ingat nama anak saya Aisyah, dia panggil Ecah kan. Saya kata tak boleh. Ya, isteri saya kata tak boleh, panggil Aisyah. Kami namakan dia Aisyah, isteri Rasulullah. Alhamdulillah kekal. Baik, jaga, mereka jaga nama. Kalau kita biar Ecah lah dia. Ya. Okey, baik. Jadi, nama yang terbaik disebut di muka bumi lalu diminta izin pada pintu langit yang pertama, yang mana kita tak tahu di mana pintu langit, tetapi Rasulullah telah melepasinya. Okey, lalu diizinkan lalu sampai langit kedua sampai langit yang ketujuh, maka dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan kepada malaikat tersebut, inilah kalimah dia, ya. Tuliskan dia di dalam kitab Illiyin. Masukkan nama dia ini di dalam kitab Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyin? Tahukah kamu apa dia kitab Illiyin itu? Kitabun marqum, kitab yang tertulis di khat di apa tadi, diukirkan. Yang paling menarik, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan para malaikatnya rapat dengan Allah. Ini mengisyaratkan ada malaikat-malaikat yang terpilih yang rapat dengan Allah, terutamanya seperti Jibril. Itu malaikat yang paling rapat dengan Allah, ya, yang menguruskan wahyu. Jadi tulisan ini, nama mereka ini dicatatkan di dalam kitab Illiyin dan disaksikan oleh para malaikat. Yakni kalau kita ni disaksikan oleh orang-orang yang dipercayai, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kehebatan dia tersendiri. Jadi tinggi nilai dia. Kecuali, ada pula kecuali di kalangan orang yang beriman, yang tidak melepasi walaupun satu langit. Tuan-tuan dan perempuan, ini yang menakutkan sebenarnya. Ini yang kita kena berhati-hati. Jangan bicara orang lain, kita yang berhati-hati. Kerana apa? Bila kita tidak melepasi langit yang pertama sampai ketujuh itu, bagi saya tidak akan bicara hadis sahih. Saya beriman. Nak fikir memang tak boleh berfikir, tapi beriman boleh menyebabkan kita berfikir dengan baik. Okey? Di mana langit yang pertama ini orang beriman ini tak lepas. Siapakah orang itu? Menjadi satu persoalan. Adakah dia di kalangan orang munafik? Tak. Adakah dia di kalangan orang fasik, orang kafir? Tak. Tetapi dia orang yang beriman. Cuma dia menghadapi satu masalah. Apa dia? Masalah hutang. Okey, di sinilah kedudukan orang yang berhutang, ya, amat berat di sisi Allah. Mukaddimah kematian dia berhadapan dengan masalah-masalah. Sehingga orang yang mati syahid, yakni bukan syahid fardu ain, fardu kifayah tu, jika dia tidak menyelesaikan hutang, mayat dia pun bermasalah, roh dia pun bermasalah. Sedangkan dia berada di medan jihad yang begitu hebat. Ya, tetapi masalah hutang ini mengisyaratkan hutang bukan main-main. Yang setengah orang ala tak apa, dia menganggap remeh tentang hutang. Berhati-hati. Kita merasa senang, tapi di awal kematian kita berhadapan dengan masalah, di akhirat lagi masalah. Confirm lagi masalah. Disebabkan di kalangan masyarakat kita ada yang berhutang tak mau bayar, menganggap remeh dalam masalah hutang. Sedangkan Rasulullah SAW tidak menyolatkan waktu kematian seorang yang dalam keadaan berhutang. Ya, Rasulullah tak solat. Itu dia. Mengisyaratkan bahawa hutang bukan perkara main-mainan. Dan kita, satu peringatan, bila kita kadang-kadang bila mayat tu nak selesai beberapa perkara, nak bawa ke kubur, takkan ada orang yang bercakap, ya, masyarakat kita lah. Dia kata, kalau si fulan ni ada salah, maafkan dia. Dan kalau ada dia berhutang, setengah itu, saya akan bertanggungjawab. Berhati-hati. Kalimah itu berhati-hati. Kerana apa? Kalau sekupang dua, tak apalah. RM1 dua, RM100 ke, boleh lagi. RM1,000, pening kepala. Kalau dah ratusan, puluhan ribu, kita akan dipertanggungjawabkan. Jangan nak ambil risiko. Ya.
Kalau kata, okey, kalau dia ada hutang, sila refer pada family. Okey, itu selesai masalah. Kita hanya menyampaikan cerita. Kalau tidak, disebabkan kisah sahabat Nabi ini, apabila dia mati dalam keadaan berhutang, Rasulullah tak nak solatkan. Maka tiba-tiba sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tak solatkan dia? Kerana dia ada hutang. Ya. Lalu seorang sahabat menjaminkan, ya Rasulullah, saya jamin, saya akan bayar. Kamu akan bayar? Ya. Maka Rasulullah solatkan. Tetapi sahabat ni meriwayatkan, menceritakan, setiap kali aku berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah akan tanya, kamu dah bayar belum? Belum. Bayar. Setiap kali jumpa, dah bayar belum? Bayar. Begitu sekali sampai aku selesai bayar. Ya, maksudnya riwayat itu menceritakan sampai aku selesai bayar, barulah Rasulullah diam. Okey, itu hanya berapa bentuk dirham saja. Ya, beberapa dirham saja. Ini kan pula kita berhutang. Hutang. Okey, dia pula kita buat hutang ni, dia ada kategori hutang. Hutang yang mana yang kita tak boleh bukan tak boleh bayar, kita berhutang, dia ada hutang yang ada jaminan. Dan ada hutang yang tidak ada jaminan. Yang kita bagi kat saudara mara kita, lah tak apalah, hanya 10,000 je, ya, kita janji mulut. Berbahaya tu. Orang tu kadang-kadang dia boleh lari, menipu. Ya, tara kita buat sign yang tak ada ni pun penipu banyak. Okey, hutang di antara hutang yang bentuk begitu, hutang yang tidak ada saksi, hutang yang ni, itu bermasalah. Ada saksi pun bermasalah. Tetapi hutang yang ada cagaran. Misalnya kereta kita kan, kita berhutang, kita beli berhutang ke cash? Kalau cash, Lembaga Hasil Negeri akan cari kan. Okey. Okey, kita beli dalam keadaan berhutang. Apa syarat dia? Tak bayar, kena rampas. Okey, itu ada kelonggaran sikit. Mungkin itu ada perbahasan sedikit. Berarti kita bila dirampas, habis dah hutang. Okey, macam rumah begitu juga. Tak bayar, lelong. Okey, berarti settle. Tetapi ini hutang yang tidak ada cagaran. Bila tidak ada cagaran, bermasalah. Di situlah akan menyekat seorang hamba daripada melepasi langit pertama. Walaupun dia orang mukmin, walaupun dia ustaz, walaupun dia tok guru, ya, dia tidak akan melepasi langit pertama. Na'udzubillah min zalik. Bila dah selesai, itu jangan kita bicara. Habis bila dia nak lepas, jangan kita bicara. Pertama, serah urusan itu kepada Allah. Sampai dia selesai, walaupun dah bertahun baru selesai, roh itu urusan Allah. Jangan kita masuk campur pula. Ya, kita pula nak sibuk bercerita. Okey, baik. Jadi apabila roh itu tidak melepasi, roh orang mukmin melepasi kecuali satu roh sahaja, yakni roh orang yang berhutang, maka dikatakan kembalikanlah roh itu ke bumi. Dah kita terangkan terus pada pelajaran yang lepas. Kemudian pada orang yang kafir, orang yang berdosa ini kita dah ceritakan soalan bocor, ya, di dalam kubur. Apa dia? Soalan dia, man rabbuka, man nabiyuka, atau man hadzal rajul, dan yang ketiga, madinuka. Itu yang disebutkan usul salasa, ya, usul 3 perkara yang akan ditanya di dalam kubur. Alhamdulillah, soalan bocor. Oh, excited. Ya, orang SPM kalau soalan bocor, memang confirm dapat jawab. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, di akhirat bukan begitu. Di alam roh bukan begitu. Alam roh, ya, kita tidak mampu menjawab. Kerana bukan lidah kita dan otak kita yang menjawab. Yang menjawab adalah amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan yang membantu kita untuk menjawab. Kalau kita tak pernah solat, memang tidak akan mampu menjawab. Kalau kita tidak beriman bermula dengan iman yang betul, memang tidak akan mampu menjawab. Subhanallah, saya takut ya sebenarnya bila membicarakan dalam masalah iman kepada Allah dengan cara yang betul, kalau tak betul dalam kubur itu pun kita dah tersangkut. Yalah, kamu beriman dengan cara falsafah, kamu beriman bukan cara Rasulullah. Berat tuan-tuan dan perempuan. Persoalan itu bukan persoalan main-mainan, tapi kita leka. Akhirnya kita dah bercampur bau dengan khurafatnya, dengan falsafah, dengan bukan mengikut cara Rasulullah. Wallahu a'lam. Serah urusan itu kepada Allah. Tapi saya memberi confirm, akidah yang betul, tauhid yang betul, hanya mereka sahaja yang mampu untuk menjawab. Maka pertanyaan yang dijawab, maka dikatakan man rabbuka, lalu orang yang roh itu mengatakan Allah. Settle satu soalan. Oleh kerana itu usul salasa itu tak tahu ada ke kitabnya, belajarlah elok-elok.
Yang kedua, madinuka, kalau mengikut satu riwayat, apa agama kamu? Lalu dia katakan Islam. Selesai. Yang ketiga ditanya, man hadzal rajul, mengikut satu riwayat, man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Yang satu lagi, siapakah lelaki ini? Digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah melihat Rasulullah, tetapi kita tahu dia itulah Rasulullah. Lalu ditanya, ya, dalam hadis itu mengatakan ditanya, kaifa ta'rifuhu, macam mana kamu mengetahui dia itu Rasulullah? Apa dia jawab? Qara'tul Quran, aku membaca Al-Quran. Penting sekali kita membaca Al-Quran, bukan main-main, ya. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ni di sisi Allah tinggi nilainya. Maka disitulah dia dikatakan okey, selesai. Maka dia terselamat dengan 3 soalan. Tak banyak soalan, 3 soalan. SPM pun berapa? 50, berapa lagi? Itu objektif, subjektif lagi. Ya. Okey. Jadi 3 soalan dapat dijawab. Okey, sekarang kita combinekan 2 cerita. Kisah orang yang berdosa dan orang yang baik. Maka orang yang baik ini, apabila dia dapat menjawab soalan-soalan tersebut, maka dibukakan baginya lubang neraka, yakni dinampakkan lubang neraka, ya. Bila dinampakkan lubang neraka, kemudian dikatakan inilah tempat kamu jika kamu tidak mampu menjawab. Lalu ditutup, lalu dibukakan baginya lubang syurga, maka keluarlah keharuman syurga, kesejukan syurga itu. Maka dikata inilah tempat kamu kerana kamu dapat jawab. Okey. Maka di saat itu roh menjadi gembira, ya. Roh orang yang beriman menjadi gembira. Okey. Adapun roh orang yang kafir, orang yang berdosa, maka selepas dia tidak boleh menjawab, yang kita katakan dalam kisah hadis tersebut, dipukul, la adri, aku tak tahu, maka dipukul dengan penukul besi dari neraka. Ya, kita beriman saja, kita tak dapat nak membicarakan panjang. Maka selepas dipukul, maka dinaikkan roh itu kembali dan dibuka pintu lubang syurga. Lalu dikatakan kepada mereka, ya, inilah tempat kamu jika kamu dapat menjawab. Lalu ditutup, maka dibuka lubang neraka. Maka inilah tempat kamu disebabkan kamu tidak boleh menjawabnya. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung daripada azab neraka, azab kubur. Minta lindung pada azab kubur. Dalam kisah inilah apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berjalan, ya, di kuburan, dia akan menangis teresak-esak sehingga dikatakan dalam riwayat sampai membasahi janggut dia disebabkan tangisan yang dilakukan. Lalu mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, ya Uthman, kenapa kamu menangis begitu dahsyat sekali di atas kubur, sedangkan di tempat-tempat kematian kamu tak menangis pun begitu sekali? Lalu dia mengatakan, aku mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan lubang-lubang syurga dan lubang neraka di dalam kubur. Jika ditunjukkan kamu lubang neraka, maka kamu adalah ahli neraka, dan jika ditunjukkan kamu lubang syurga, maka kamu adalah ahli syurga. Subhanallah, ya, satu perkara yang siapa pun tak tahu, tetapi kita mengharapkan, kita kena ada harapan yang tinggi kepada Allah supaya ditunjukkan bagi kita lubang syurga. Maka roh itu dalam keadaan macam mana, wallahu alam, kita beriman, tiba-tiba datanglah bagi roh orang yang beriman, tiba-tiba datang muncul satu gambaran yang ditunjukkan seperti seorang lelaki yang cantik, smart. Apa lagi nak sebut? Yakni lelaki yang dahsyat, kehebatan, nampak kecantikan dia dengan pakaiannya putih, smart, apa semua. Lalu dia mengatakan, khabar gembira kepada kamu, yang mana kamu telah dapat menjawab dan kamu menjadi yang bakal menjadi ahli syurga. Lalu ditanya kepada lelaki tersebut, roh itu bertanya, siapakah kamu yang memberi khabar gembira ini? Lalu dia mengatakan, aku adalah amalan soleh kamu. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah mengisyaratkan setiap kita kena mengikhlaskan amalan dan buat yang terbaik, supaya dia akan muncul untuk mengucapkan tahniah, menyambut kita di dalam kubur dalam keadaan bentuk yang menggembirakan. Maka lelaki ini mengatakan, ya Allah,
percepatkanlah kiamat supaya aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Okey? Cepat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Keluarga mana? Keluarga kat atas bumi ni ke? Bukan. Ya, keluarga atas bumi tak larat dah. Ya, macam-macam perangai dia buat. Suruh masak pun malas, suruh sidai kain malas, aku pening kepala. Ya, bukan. Tetapi keluarga yang disebutkan ialah keluarga orang yang beriman di dalam syurga, dan harta dia bukan harta atas bumi, nun syurga di sana. Itu dia. Ya. Maka akhirnya direhatkan dia dalam keadaan yang cukup menarik, yang dikatakan setengah seperti tidur baby ke tidur pengantin. Ya, pengantin. Entah kan. Baik, ala kulli hal. Ya, mereka akan beristirahat. Rehat dalam keadaan wallahu alam. Agak menarik ya, disebabkan saya agak tertarik dalam bab ini apabila seorang itu bila tidur dia tidak rasa apa-apa, ya, dia rasa selesa. Dia rasa kejap tidur tu. Macam saya baru ni operate kan, dia pensan kan. Pensan 2 jam. Tapi rasa alah baru berapa minit aku tidur ni. Rasa selesa sangat-sangat. Rupanya kena apa? Gas tidur tu bagus juga ya. Dapat tidur macam tu. Baik. Tetapi orang-orang yang berdosa, apabila selesai dia disoal jawab itu, maka datanglah satu bentuk lelaki yang hodoh mukanya, menggerunkan dengan bau busuk pakaiannya yang tak elok. Lalu dikatakan, ingat kalimah yang Rasulullah sebut, khabar gembira bagi kamu. Ya. Dia dah kena seksa, kena berbagai, tiba-tiba datang orang ni kata khabar gembira. Apa arti itu? Ya, perli. Lalu si roh ini mengatakan, siapa kamu yang dalam keadaan yang buruk ini dan mengucapkan menyakitkan hatiku, ya, menyakitkan diriku ini. Lalu dia mengatakan, aku adalah amalan jahat kamu di muka bumi. Bermula daripada syirik, tidak beriman mengikut cara Rasulullah, maka yang lain-lain pun bercampur. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, jangan dirikan kiamat. Kenapa? Dia tahu dah perjalanan seterusnya. Lalu melalui hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran ada menceritakan bagaimana orang-orang yang berdosa ini, seperti yang disebutkan dalam hadis apabila Rasulullah melalui kubur, dia katakan 2 orang ini diseksa. Ya, tidaklah diseksa melainkan dia menyangkakan benda itu ringan. Pertama, kencing yang tidak dijaganya. Yang kedua, namimah yang mengadu domba, yang mengumpat mengadu domba, maka diseksa. Dan Rasulullah cuba meringankan. Dan diceritakan juga dalam hadis bagaimana kafir-kafir jahiliah yang diseksa. Dan yang menarik sekali, Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun diseksa sampai hari kiamat. Ini orang-orang yang diseksa. Ada pun orang yang beriman, dia beberapa kategori. Di antaranya para syuhada. Para syuhada kita tak mampu untuk membicarakan kedudukannya penuh dengan nikmat. Ya, dan para nabi yang diceritakan roh-roh para nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, yang masih lagi dalam keadaan memuji Allah di alam sana dalam keadaan nikmat. Sebenarnya berzikir memuji Allah dalam keadaan nikmat mereka. Bagaimana kita tak akan faham. Hanya mampu untuk beriman. Okey? Dan begitu juga para yang terpilih ini, bagaimana kedudukannya, mereka itu dalam keadaan selesa. Ya, bagaimana wallahu alam, hanya kita berdoakan bagi ibu dan ayah kita, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okey. Baik, inilah di antara gambaran yang dicerita sedikit sebanyak di perjalanan alam roh yang tuan-tuan dan perempuan kita akan mengembara di alam tersebut dalam keadaan wallahu alam siapa yang akan berjaya. Ya. Dan satu lagi, bila kita berada di alam roh, jangan samakan kita berada di alam dunia. Itulah penyakit masyarakat kita, nak menyamakan alam ini ke alam dunia. Bila menyama, dia adalah benda-benda yang tak kena. Dia samakan ni, samakan ni. Lepas tu datanglah minta doa kepada orang. Dia jadi karut marut. Dia begitu. Alam roh dah terputus, 100% terputus. Ya, terputus, melainkan ada dalil. Seperti mana dalil Rasulullah kata, berselawatlah ke atasku kerana selawat kamu akan sampai kepadaku. Malaikat-malaikat yang akan mengutuskan memberi selawat kepadaku, ya, memberitahu selawat itu kepadaku. Bagaimana? Wallahu a'lam, khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun roh yang lain,
Itu yang masalahnya bila dikatakan hari raya misalan, ya kita pernah dengar orang kata roh-roh akan balik ke rumah masing-masing. Untuk apa? Makan lemang. Itu cerita-cerita yang tidak ada dalil. Cuba kita hidup di atas dalil. Persoalan ghaib begini, hidup di atas dalil, bukan hidup di atas main-mainan begitu. Kalau akal masuk, dia akan jadi merepek lah. Dan juga tuan-tuan dan perempuan berhati-hati dalam bentuk mimpi-mimpi di alam yang begini. Kadang kita mimpi mak kita kan, gambaran syurga apa. Tak, jangan kita bicara banyak dalam bab itu. Jangan bicara, oh mak aku ahli syurga. Tak. Ya, itu mimpi. Itu mimpi. Mungkin disebabkan kerinduan, dia akan berlaku mimpi dan berbagai-bagai. Cuma kita mengatakan mudah-mudahan baik. Kalau benda tu mimpi baik untuk keluarga kita, maka baik. Ya. Kerana kadang-kadang kita dengar orang kafir pun duk cerita, oh aku mimpi mak aku dalam keadaan selesa di satu alam yang amboi. Ya, sedangkan dia kafir. Confirm ianya satu tipu daya yang berlaku. Kedua, ya, berkaitan dengan kubur, betulkan i'tiqad, terutamanya kita, anak-anak kita, supaya menjadikan kubur itu adalah tempat yang disunnahkan untuk ziarah dengan adab-adab tertentu, bukan tempat yang ditakuti. Ya, ditakuti. Percaya ada hantu lah, asap keluar dari kubur. Ya, saya dapat satu video, dia cakap, dengar tak suara, dia ambil di tengah malam, suara, ini macam orang kubur kena azab. Subhanallah. Allah dah jelaskan, Rasulullah dah jelaskan bahawa kita terlindung daripada mendengar azab di orang-orang kubur. Ya, baru dia perasan, oh lupa pula kan. Okey, itu semua cerita-cerita yang tidak mampu untuk kita bicara, melainkan Rasulullah kata, ingatkan kepada kita, ambil muhasabah di atas kubur itu. Okay. Dan ketiga, jangan jadikan kubur itu tempat-tempat khurafat, tempat-tempat syirik, tempat-tempat kita berdoa secara yang tidak betul. Berdoa untuk ahli kubur tidak mengapa, tetapi berdoa meminta pertolongan dari ahli kubur syirik. Clear syirik, kabair, dosa besar. Ya, tak ada berdoa meminta pertolongan dari ahli kubur, walaupun orang itu dikategorikan sebagai orang yang soleh ataupun orang yang alim ataupun para nabi. Tidak boleh sama sekali, kerana para sahabat tidak pernah melakukan ke atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini kita lihat Allah menyambungkan ayatnya yang ke-22, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Okey, ini di antara gambaran orang-orang yang abrar. Orang-orang yang abrar di saat di dunia, dia di dalam keadaan ketenangan jiwanya, terutamanya pada 1/3 akhir malam, bermunajat kepada Allah dengan arti kata lain, kehidupan dia penuh dengan jiwa yang tenteram. Maka di akhirat kelak, mereka itu dikatakan berada di dalam nikmat. Ya, ini kaedah syurga yang perlu ada dalam minda kita. Di antaranya kehebatannya tidak mampu kita memikirkan dahsyatnya. Wa idza ra'aita Samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu lihat dan kamu lihat lagi dengan keadaan yang betul-betul penglihatan, kamu melihat satu kerajaan, kenikmatan, kehebatan yang begitu dahsyat. Ini kalau tak ada dalam jiwa kita, kita tidak akan tersentuh berkaitan dengan syurga. Kita rasa syurga macam biasa aja. Ya, saya teringat waktu saya kecil dulu, mak dia nak suruh kerja bendang. Melalui satu hadis tu kata, ya, kamu suka dalam hadis tu seolah-olah orang tu menanam, dia tumbuh, potong, lalu tumbuh lagi, potong, nak mengisyaratkan kebajikan itu berterusan.
datang mak kita tafsir, nanti kamu di syurga nanti macam itu juga. Ya, macam kerja bendang ni. Ya, tanam padi potong, tanam padi potong. Dalam hati, ya Allah tak syoknya. Pasal kita tak suka kan. Buat kerja sawah tu, miang. Tapi alhamdulillah nasib baik dalam tu dia hantar kita untuk belajar agama je yang betul, maka di sana kita faham ya bahawa kenikmatan kerajaan yang begitu dahsyat, ya, mereka duduk di dalam nikmat. Tidak ada yang tak nikmat, semua nikmat, dari pandangan, pendengaran, mulut, ya, penglihatan, segala-galanya nikmat. Oleh kerana itu, ini di antara perkara yang agak sukar untuk difahami, melainkan beriman. Okey. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yakni syurga. Orang yang berbakti itu mendapat nikmat yang besar, itu mengikut peringkat-peringkat syurga. Syurga yang tertinggi adalah syurga Firdaus. Kita diarahkan untuk minta syurga Firdaus. Jangan minta, ya Allah masukkan aku dalam syurga, jadilah. Mana-mana syurga, jadilah. Itu bukan kaedah kita meminta syurga. Rasulullah berbicara dengan para sahabat waktu itu, petani, pengembala kambing, peniaga, semuanya ada. Rasulullah kata, bila kamu nak meminta syurga, wa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Bila kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Yang mana ianya merupakan syurga yang tinggi. Walaupun kita rasa aku tak layak, aku tak layak. Siapa yang meletakkan? Bukan kita. Allah yang meletakkan kita layak ataupun tak. Cuma kita merentasi jalan yang betul. Saya ingatkan terutamanya bagi kita yang berada di akhir zaman ini, fitnah akidah, fitnah agama terlalu besar. Istiqamah dan berpegang teguh. Kerana ini adalah satu peluang untuk kita membuktikan bahawa kita pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Insya-Allah Allah akan bantu kita. Okey. Baik. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Nak menceritakan mereka duduk di atas dipan-dipan yang kita tak dapat nak gambarkan, tetapi kita boleh faham bahawa duduk di atas dalam keadaan muttaqi. Dalam riwayat yang lain atau dalam ayat yang lain disebutkan muttaqi, yakni kedudukan raja di zaman dahulu. Kita kalau tengok cerita klasik kan, raja tu dia sambil baring makan anggur dikipas oleh dayang, macam itu muttaqi. Ya, tak payah nak buat demonstrasi sini kan. Okey. Jadi begitu, selesa, ya, dikipas oleh dayang-dayang. Okey, muttaqi, di atas dipan-dipan sambil memandang-mandang, ya, kemuncak pandangan yang begitu menarik. Mereka menyaksikan semua menarik sehingga kan kanak-kanak yang disebutkan al-wildan seperti permata-permata. Begitu menarik. Bagaimana saya tak dapat nak bayangkan, tetapi saya beriman dengan kehebatan itu. Dan kemuncak kenikmatan yang bakal kita lihat adalah lihat wajah Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Ya, daripada wajah itulah kita mengenali orang tu dapat best ataupun tidak, seronok ataupun tidak. Walaupun dia, yalah, bila disebut ahli syurga, muka dia dah lain dah. Kita kat sini muka toya je kan, tak semat pun kadang-kadang. Bukan muka Nabi Yusuf, ya. Kita muka begini, tapi ingat, bila kita menjadi ahli syurga, dia berubah 100%, ya. Itu yang saya katakan bahawa wanita-wanita salihah mengalahkan para bidadari, ya. Orang-orang beriman mengalah para bidadara. Mana ada bidadara, ya. Okey. Jadi dia menjadi cantik, secantik-cantiknya seperti mana Abuna Adam, yakni bapa kita Adam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita syurga semua. Amin ya rabbal alamin. Allah ampunkan dosa kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang terpilih di kalangan orang yang abrar. Jadi cukup sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri. Dan Masya Allah, terima kasih sahabat kita dari Senawang datang, ya, jemaah haji, ya, Masya Allah datang dari jauh. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita kepadanya dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.